can't hear yourself think. It's not just the noise of the sirens and the strikes. The sound of the chaos in between is just relentless. Pure panic everywhere you look. This little boy was pulled out alive, his face blackened. His rescuer rushes to his mother. But before she can embrace her boy, she passes out in a shock. Anika becomes an ambulance. This woman is driven off before the boot can be shot. We've been told to get out, but where do we go? And how do we get there? There are more than 2 million people living here. Almost half are children. Families are rushing, trying to make plans. Every second matters. Gaza is under a complete siege. No water, no food, no electricity, and no escape. It's too hard. Some almost give up. But you can't stand still for long. Please, my family, they're just kids. We are not strangers to war, but how it feels this time. It's hard to find the words. It feels like the world is collapsing. Many are confirmed dead, even more are missing. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini tuan-tuan dan puan-puan pencinta Palestin sekalian, kita nak kongsikan satu skill bermula untuk menjadi pakar tentang bumi Palestin. Bila mana kalian ingat skill ini, maka kalian akan kenal dan lebih tahu apa yang sedang berlaku di bumi Palestin. Pertama sekali, kalian perlu tahu bahawa pembentukan bumi Palestin ini bermula pada tahun 1947. Sebelumnya telah ada cubaan untuk mengambil bumi Palestin, tapi secara rasmi dihentikan penjajahan British pada tahun 1947 dan dilaksanakan apa yang dinamakan sebagai UN Partition Plan, pemecahan bumi Palestin ini kepada dua bahagian, satu bahagian Israel dan satu bahagian ialah untuk bumi Palestin sendiri. Jadi ini mulanya penjajahan. Tetapi pada hari ini, untuk kita kenal bumi Palestin dan kita tahu apa yang sedang berlaku di sana, kita nak ajarkan satu kaedah yang menerangkan tentang pecahan di bumi Palestin ini sendiri. Saya akan tunjukkan kepada tuan-tuan dan puan-puan skill ini, skill tangan kita ini yang kita ibaratkan sebagai peta bumi Palestin. Maka kalau kita sebutkan bahawa ini adalah peta bumi Palestin, Palestin ini dipecahkan kepada tiga bahagian. Yang pertama sekali ialah kawasan yang kita namakan sebagai Gaza. Yang kedua ialah kawasan yang berada di tengah yang dinamakan sebagai tanah jajahan Israel 1948, dan yang ketiga ialah kawasan tebing barat tempat terletaknya Masjidil Aqsa. Maka ketiga-tiga kawasan ini adalah tiga pecahan di bumi Palestin ini, dan di antara Gaza dan juga tebing barat ini tempat terletaknya Masjidil Aqsa dipisahkan dengan tanah jajahan 1948. Dan mereka yang berada di bumi Gaza, dia tak boleh ke tebing barat. Mereka yang ada di tebing barat tak boleh ke bumi Gaza dengan sebab halangan daripada pihak Israel untuk lalu kawasan mereka kononnya ini tanah jajahan 1948. Maka tuan-tuan dan puan-puan yang saya kasih sekalian, kita terangkan peta ini supaya kalian dapat kenal. Bila mana kita dengar berlakunya peperangan ke atas bumi Gaza misalnya, maka kita perlu faham pertama sekali ialah yang terlibat hanyalah kawasan di sebelah sini, kawasan yang sempadannya Mesir, kawasan yang sempadannya Lautan Mediterranean, dan kawasan yang sempadannya ialah dengan tanah jajahan 1948. Maknanya kepungan ke atas Gaza ini disebabkan oleh Mesir, disebabkan oleh Lautan Mediterranean yang dijaga oleh Zionis, dan begitu juga dengan kawasan sempadan yang seluruhnya dijaga oleh Zionis. Maka mereka yang ada dalam bumi Gaza inilah yang berhadapan bila mana kita dengar berlaku serangan ke atas bumi Gaza. Dan kalian perlu juga tahu fakta bahawa di dalam bumi Gaza ini sejak daripada tahun 2005 tidak ada Zionis satu orang pun yang tinggal di dalamnya. Tahun 2005 mereka diarahkan oleh Ariel Sharon keluar daripada bumi Gaza dan meninggalkan bumi Gaza ini, pergi duduk di kawasan-kawasan penempatan haram yang lain. Maknanya dalam Gaza ni 100% penduduknya ialah orang-orang Palestin, sama ada yang
yang beragama Islam ataupun kurang daripada 1% yang beragama Nasrani. Jadi 100% mereka yang diserang dalam peperangan ialah orang-orang Palestin. Yang kedua ialah kawasan yang disebut sebagai tebing barat, yang mana tebing barat ini tempat terletaknya Masjidil Aqsa. Dan sebagaimana yang kita sebutkan, mereka yang berada di Gaza, dia tak boleh nak cross sembahyang di Masjidil Aqsa. Walaupun jarak di antara Gaza dan juga Masjidil Aqsa ini kira-kira 80 km sahaja. Begitu juga kalau kita dengar berlaku serangan ataupun pertempuran pertelingkahan di antara penduduk Palestin yang asal dengan penduduk Zionis Israel, maka kita perlu faham bahawa ini semuanya berlaku di tebing barat. Sebab di Gaza kita sebut tadi tidak ada Zionis Israel. Maka kita kena faham pertelingkahan yang berlaku di Masjidil Aqsa berlaku di sini. Adakah mereka yang berada di Gaza boleh pergi untuk bantu? Tidak boleh. Adakah mujahidin yang berada di Gaza ini boleh pergi untuk bantu mereka di tebing barat? Tidak boleh. Sebab apa? Sebab dia tak boleh nak cross melalui tanah jajahan Israel 1948. Suatu masa dahulu di bumi Palestin, Penduduk Palestin semua ceria. Mereka hidup gembira sama-sama. Palestin tanahnya subur. Ada banyak tanaman dan buah-buahan. Semua buah yang segar tu mereka jual di pasar. Jadi sumber rezeki. Alhamdulillah, seronoknya. Palestin adalah tempat nabi-nabi dan rasul. Nabi Muhammad SAW pun pernah ke sini. Dari Masjid Al-Aqsa, Nabi dibawa ke syurga untuk berjumpa Allah. Dan ibadah dalam Masjid Al-Aqsa akan diberi pahala 500 kali ganda. Wah, istimewanya Palestin. Tapi Palestin sekarang, Kenapa Abang Umar? tanah mereka dirampas dan mereka diserang tanpa belas kasihan. Kita mesti bantu Palestin sebab Palestin adalah saudara kita. Kami tetap bersama Palestin. Walaupun kita tiada di Palestin, Palestin tetap di hati kita. Negara Palestin yang terbahagi hanya pada wilayah Gaza dan tepi barat hari ini sebenarnya bukan dalam rupa bentuknya yang asal, seperti era sebelum berlakunya penjajahan Yahudi Israel. Bahkan status quo kuasa wilayah Palestin telah berada di tangan umat Islam selama ribuan tahun, sejak dibuka ketika pemerintahan Omar pada tahun 637 Masihi lagi. Penjajahan Zionis Israel ke atas wilayah Palestin seperti yang kita lihat di era ini bukan sekadar membunuh ribuan nyawa umat Islam, tetapi membunuh fakta sejarah tentang kewujudan Palestin di muka bumi. Dan pembunuhan kewujudan negara Palestin ini masih giat berjalan. Sejak lebih 3,000 tahun yang lalu, nama Palestin telah digunakan merujuk kepada wilayah geografi di Laut Mediterranean dan Sungai Jordan yang dahulunya lebih dikenali sebagai Palisade atau Filistia. Bukti ini ditemui dalam artifak inskripsi Empayar Assyrian yang menulis mengenai Raja Asas Nirari III yang mahu memerangi sebuah wilayah bernama Filistia atau Palastu pada sekitar 800 tahun sebelum Masihi. Bukan satu sahaja inskripsi sejarah yang menemukan perkataan Palestin, bahkan puluhan artifak termasuk dari inskripsi Mesir kuno di zaman Ramses III yang menggunakan perkataan The Land of Palisade. Aristotle turut menggunakan pakai istilah Palestine dalam karyanya Meteorology ketika merujuk kepada sebuah wilayah yang terdapat sungai yang tidak akan tenggelam, yang kita kenali pada hari ini sebagai Laut Mati. Sehingga ia diguna pakai di dalam peta seorang ahli sejarawan Ptolemy yang berpengaruh di era Hellenistik. Beliau membezakan di antara Syria Kauli, Phoenicia dan Palestine yang akhirnya menjadi satu peta dunia yang diiktiraf, terutama di abad ke-14 dan abad ke-15 dengan lahirnya peta Al-Idrisi, Visconti, Marino Sanudo dan Fra Mauro. Tetapi mengapa jika hari ini kita type perkataan Palestine di carian Google Map, kita tidak temukan nama negara Palestine seperti negara-negara lain yang ada? Sebaliknya yang muncul adalah nama Israel.
Hal ini amat berkait rapat dengan sejarah konflik kuasa terhadap wilayah Palestin itu sendiri. Sejak Sayyidina Umar Al-Khattab berjaya ambil alih wilayah Palestin dari penguasaan Kristian pada tahun 637 Masihi, Palestin telah berada di bawah hegemoni kuasa khilafah lebih 12 kurun, walaupun bertukar-tukar status empayar dan tampuk kuasa khalifah dan turut pernah dirampas oleh kuasa luar di dalam siri Perang Salib. Namun pada tahun 1916, di era kejatuhan Empayar Khilafah Uthmaniyah yang terakhir, British telah mengambil alih wilayah Palestin melalui perjanjian Sykes-Picot. Sejak dari itu, kewujudan bangsa Palestin telah mula diancam dengan kemasukan pendatang Yahudi Israel yang dibawa secara haram oleh British ke wilayah tersebut. Penjajahan ini menjadikan Palestin terjerumus ke era penghapusan etnik dan identiti yang dilakukan secara terancang oleh Zionis Israel. Pada 1974, PBB telah menggariskan pembahagian wilayah di antara Palestin dan Israel yang dikenali sebagai Two-State Solution. Inilah polisi yang mengubah geografi asal Palestin dan naratif sejarah kewujudan Palestin itu sendiri. Inilah sejarah kewujudan Palestin yang akan terus dilenyapkan oleh Zionis Israel dan juga badan-badan dunia hari ini.
wonderful mosques. Sadaqallahul Azim. Ustaz, where is that place in the picture? Huh? Oh, that's Masjid Al-Haram. Masjid Al-Haram? That's right. It's one of the 3 most wonderful mosques in Islam. Masjid Al-Haram, Masjid An-Nabawi, and Masjid Al-Aqsa. Wow! Masjid Al-Haram is in Mecca, right, Ustaz? That's right. Masjid Al-Haram is wonderful. I can't wait to go and visit there. Blessings are many 100,000 shares. Come and we'll go say our prayers. Masjid Al-Haram is wonderful. I can't wait to go and visit there. Al-Hajar Al-Aswad is there. That black stone came from heaven above. Come, let's visit together these very wonderful mosques. Masjid Al-Haram, Masjid An-Nabawi, Masjid Al-Aqsa. Come, let's visit together these houses of Allah. Masjid Al-Haram, Masjid An-Nabawi. Masjid Al-Aqsa. Wow! Where is Masjid An-Nabawi, Ustaz? Masjid An-Nabawi is in Medina. Oh! Masjid An-Nabawi is wonderful. We can't wait to go and visit there. Blessings are many 1,000 shares. Come and we'll go say our prayers. Masjid An-Nabawi is wonderful. We can't wait to go and visit there. Home of the Rauda, garden of prayer. You're close to the Prophet when you are there. Come, let's visit together these very wonderful mosques. Masjid Al-Haram, Masjid An-Nabawi, Masjid Al-Aqsa. Come, let's visit together these houses of Allah. Masjid Al-Haram, Masjid An-Nabawi. Masjid Al-Aqsa. Wow! and last but not least is the Masjid Al-Aqsa! Correct! It's located in Palestine. Masjid Al-Aqsa is wonderful. We can't wait to go and visit there. Blessings are many, 500 shares. Come and we'll go say our prayers. Masjid Al-Aqsa is wonderful. We can't wait to go and visit there. It was the first Qibla for our prayer. It's at Baitul Maqdis in Palestine. Allahumma aftahli abwaba rahmatika. Open up the doorway, oh Allah, to your many blessings. Come, let's visit together these very wonderful mosques. Masjid Al-Haram, Masjid An-Nabawi, Masjid Al-Aqsa. Come, let's visit together these houses of Allah. Masjid Al-Haram, Masjid An-Nabawi. Masjid Al-Aqsa. Masjid Al-Haram, Masjid An-Nabawi. Ustaz Musa! Masjid Al-Aqsa. Ustaz, look at this! Wow! I want to go and visit all 3 mosques. We can get a lot of rewards. Insha'Allah. Alhamdulillah! Hey friends, the Oman Kisah ini
terjadi setelah Bani Israel dikejar oleh Firaun dan selamat daripada kejaran Firaun daripada Laut Merah, nampak itu laut terbelah menjadi sekian lorong, mereka pun lalu dan selamat. Kemana mereka akan pergi? Mereka dulu punya tempat tinggal. Mana tempat tinggal mereka sebelum lalu Laut Merah? Ya di Mesir tempat tinggal mereka. Setelah mereka itu diselamatkan oleh Nabi Musa daripada kejaran Firaun, mereka tak punya tempat. Ya kan? Setelah lepas daripada laut itu, mereka belum ada tempat. Rumah tinggal mereka sudah ditinggalkan di Mesir sana. Mereka ingin cari tempat yang baru. Kalau hanya tempat yang baru itu di mana saja mereka boleh bertempat, mereka boleh duduk di mana saja. Tak mesti duduk untuk di tanah Baitul Maqdis atau di kawasan yang sekarang mereka duduk. Tapi karena ada perintah dari Allah, dan perintah ini dalam bentuk wajib. Kalau tak buat, dosa. Masuklah kamu ke tanah yang disucikan, yakni Baitul Maqdis secara keseluruhan. Wala tartaddu ala adbarikum, jangan kamu patah balik. Maksudnya apa? Suruh maju ke hadapan. Kalaupun untuk masuk ke tanah suci itu dengan berperang, jangan seorang pun yang lari daripada peperangan itu. Artinya kalau ada ancaman suruh masuk, jangan lari, maknanya masuk ke situ tuh hukumnya wajib karena perintah dari Allah Subhanahu wa taala. Kalau tidak boleh cari tempat lain. Tapi karena mereka mendapat perintah arahan langsung wajib untuk masuk ke Baitul Maqdis, maka tiada tempat lain mereka untuk mereka menuju. Dan ini adalah direct langsung perintah daripada Allah Subhanahu wa taala untuk masuk ke Bait Al-Maqdis atau Al-Ardhal Muqaddasah. Faham tuh? Dan yang ingin saya tekankan di sini, Allah mewajibkan kepada Bani Israel untuk masuk ke tanah suci, yakni di mana, di Baitul Maqdis sana. Akan tetapi perintah Allah ini dilanggar. Akan tetapi perintah Allah ini dilawan dengan mengatakan pada ayat setelahnya, Bani Israel mengatakan kepada siapa? Kepada Nabi Musa. Wahai Musa, idhab anta wa rabbuka faqatil inna hahuna qa'idun. Wahai Musa, engkau saja yang masuk ke dalam situ. Engkau dengan Tuhanmu dan berperanglah kamu berdua, kami duduk tunggu sini. Mereka tunaikan atau tidak tunaikan? Mereka tidak tunaikan. Apa hukuman Allah kepada mereka yang tidak tunaikan perintah Allah untuk masuk Baitul Maqdis? Fa innaha muharramatun alaihim. Itu Baitul Maqdis haram untuk mereka selama-lamanya. Yang mereka duk dakwah sekarang, mereka nak dah mula mereka nak memasukkan kuku besi mereka untuk menguasai Baitul Maqdis. Itu juga dulu yang Allah perintahkan mereka untuk masuk, tapi mereka enggan dan Allah hukum kepada mereka itu Baitul Maqdis haram selama-lamanya untuk mereka. والمعركة المقبلة ستكشف عن مزيد من الأسرار التي استودعتها المقاومة في باطن الأرض وفي البحر وفي الأماكن التي لن يتوقعها العدو إن شاء الله. نحن نمتلك من الأنفاق الهجومية والدفاعية. الأنفاق الدفاعية والتي نتخفى من خلالها عن منظور طيران الاستطلاع وأنظمة التجسس الصهيونية. كذلك الأنفاق الهجومية
التي تضمن لنا مساحة كبيرة من التوغل داخل أرضنا المحتلة، وتضمن لنا صد الاجتياحات وأسر الجنود. لذلك نحن نتحدث عن سلاح الأنفاق. هذا سلاح استراتيجي بالنسبة للمقاومة الفلسطينية، هذا سلاح هام وخطير ويشكل هاجس رعب بالنسبة للصهاينة جنودا كانوا أو مستوطنين. الجدار المزعوم الذي ادعى جيش الاحتلال أنه بناه شرق قطاع غزة، وسندع الأيام المقبلة والمعارك المقبلة تتحدث عن إمكانيات المقاومة وسرايا القدس في اختراق هذا الجدار المزعوم. الجمهورية الإسلامية في إيران لم تبخل يوما ما على المقاومة الفلسطينية ككل بالعموم، من كتائب القسام وسرايا القدس وآلية الناصر وغيرها من الفصائل المقاومة المسلحة، لم تبخل يوما ما بدعمنا عسكريا وماديا ومعنويا، وكانت الوقافة دوما معنا على المستوى السياسي والعسكري والأمني